Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar, penonton, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu sekali lagi kita dalam kelas Talbis Iblis yang dibawakan dan diselaraskan untuk Bukit Helwa, itulah Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, hal ehwal wanitanya, dan kita akan sambung bacaan kita ni pada semua yang ada, sama ada di ofis ataupun di rumah atau di mana saja anda berada. Kita akan sambung bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis, dan hari ini kita bincang tentang kritik atas para sufi terkait wajd. Okey, sekali lagi kita nak ajak para penonton dan pendengar semua untuk memerhatikan perkataan wajd. Apa itu wajd? Wajd dalam bahasa Arab menunjukkan satu pencapaian atau keadaan dalam zikir, dia mencapai dan menemui sesuatu. Yang dimaksudkan yang mencapai, menemui adalah satu keadaan tidak sedar diri dalam zikir. Keadaan tidak sedar diri dalam zikir sehingga ada yang sampai pengsan, ada yang sampai histeria, ada yang sampai menangis dalam keadaan seolah-olah tak tahu, orang kebingungan, menangis seperti orang gila. Ada keadaan yang seolah-olah nampak macam orang gila pun ada. Apakah agama ini ada sesuatu yang dinamakan al-wajd, dan apakah dia diterima dalam agama sesuatu benda yang mulia dalam situasi seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, berkait dengan ini kita sudah baca sebelum ini satu keadaan di mana seorang daripada salaf yang kita panggil sebagai Amir bin Abdullah bin Zubair, dia telah bertemu dengan satu kumpulan yang baca Quran sampai pengsan. Mereka berzikir kepada Allah, lalu seorang daripada mereka gementar, gementar di mana? Meracau. Kemudian menggeletar sehingga akhirnya pengsan kerana takut kepada Allah. Lalu perkataan atau rasa dia tak sedar diri sehingga menyebabkan pengsan itu, dalam ni disebut sebagai al-wajd. Dia bertemu dengan ayah dia, iaitulah Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair adalah anak kepada Zubair ibn al-Awwam, seorang yang dijamin syurga. Pesan dia, jangan lagi kamu bertemu dengan mereka. Jadi anak dia hairan. Jawapan dia, kenapa? Kerana dia kata, apakah mereka lebih khusyuk kepada Allah daripada Abu Bakar dan Umar? Berarti dia kata, aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar membaca Quran, tetapi mereka tidak sampai mengalami hal itu, yakni tidak pengsan. Jadi al-wajd dalam zikir ni ialah berzikir sampai keadaan dia tidak sedar diri. Sama ada menggeletar, pengsan, gila, histeria dan seumpama dengannya. Perkara ni bertentangan dengan sifat ayat Quran yang menyatakan orang beriman apabila baca Quran, dia hanya menangis dan gementar kulitnya. Dia menangis, kemudian dia akan bergementar kulitnya. Tak ada yang sebut sampai histeria dan tidak ada yang sampai pengsan. So, jadi dalam bab ni,
kita akan sambung perbahasan tentang kritik terhadap al-wajd di sisi para ulama sufi. Orang sufi menganggap ini adalah martabat yang tinggi. Orang sufi menganggap ini adalah martabat yang tinggi. Tetapi sebaliknya, dalam perbahasan agama, kita mesti kembali kepada hakikat agama. Benar atau tidak, sifat tidak sedar diri dalam zikir itu adalah sifat yang baik dan mulia di sisi agama. Penulis berkata, so, setelah kita bandingkan beberapa nas yang ada, semuanya mencela perbuatan tersebut. Sama ada dibandingkan dengan amalan para sahabat, dibandingkan dengan ayat-ayat Quran, dibandingkan dengan amalan para salaf, menunjukkan bahawa amalan histeria saat zikir atau tidak sedar diri atau gila bukanlah berasal daripada tuntutan agama, dan sesiapa yang mengalaminya bukanlah suatu kemuliaan. Baik, penulis berkata, jika ada yang menilai pernyataan ini hanya berlaku bagi mereka yang jujur, tidak bagi mereka yang riak, lantas bagaimana kalau seseorang benar-benar mengalami wajd dan tidak mampu menepisnya? Dia berkata, bukan semua orang buat-buat. Ada sungguh orang yang mana bila dia berzikir, tak sedar, pengsan. Ada betul. So, untuk kata benda ni dibuat-buat, dicela, tak acilah, tak adil lah. So, bagaimana sekiranya dia bukan riak, dia bukan buat-buat, tapi memang kerana rasa takut yang jujur, betul-betul dalam hati dia. Kebanyakannya kita tahu, katanya kalau sebut nama Allah dalam waktu lain, dia tak takut. Waktu baca hadis palsu, berdusta atas nama Nabi, tak takut. Cerita tentang hari akhirat, tak takut. Tapi dia mari buat zikir, dia menggelupur-gelupur. Pasal, ni tok guru dia ajar. Ni kalau kita kata lagu ni memang buat-buat lah. Sebab waktu, kalau dia betul-betul takut kepada Allah, waktu dia berdusta atas nama Nabi, dulu lagi dia pengsan. Ni tahan dia berdusta, bawa hadis palsu, tak pengsan. Tahan zikir dia tu, Allah, 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 pengsan. Padahal Tuhan Nabi tak ajar. Allahu Akbar. Masyarakat ni kadang-kadang kita perlu selamatkan mereka daripada tipu daya orang-orang macam ni. Andai kata tiba-tiba ustaz yang memang ni dia takut sungguh kepada Allah. Kau kata kalau orang baca, dia tak baca hadis palsu, dia tak baca betul, dia memang betul-betul takut kepada Allah sehingga kalau dia baca pengsan. Kalaulah ada, jujur betul. Kalau ada macam mana? Jawapannya, wajd bermula dari pergulatan, maknanya gulat ni rasa gusti, perlawanan dalam diri manusia. Orang yang menyebabkan kenapa sampai peringkat dia ni pengsan, kerana waktu dia duk berzikir tu ada sesuatu dalam diri dia tengah berkecamuk. Lepas tu sampai menyebabkan orang tu jadi boleh tak sedar diri tu. Mungkin dia panggil istilah dia, kalau ustaz ada seorang adik ipar. Adik ipar ustaz ni dia doktor perubatan betul, bukan doktor PhD, doktor perubatan. Dan adik ustaz ni dia juga pernah sambung belajar dalam bidang sekretari. So daripada sudut perubatan medikal, dia pergi nak sambung belajar dari masalah sekretari, dan dia jumpa dengan pakar-pakar sekretari untuk ambil ini. Salah satu yang dia tanya dialah, orang yang nampak mimpi jumpa Nabi secara sedar, secara sedar, hak mimpi lah, hak ni secara sedar, sehingga dia boleh dengar suara, dia boleh seolah-olah cakap dengan dia, dan dia kata Nabi hadir, dia jumpa. Jadi kata di pakar tu, kemungkinan boleh juga dikatakan adalah halusinasi. Dia kata, tapi doktor, dia bukan sekadar tengok.
Doktor tu kata halusinasi ni bukan sekadar dia nampak. Ada satu peringkat-peringkat orang yang berhalusinasi, dia boleh merasakan sentuhan. Dia rasa macam orang sentuh je dia. Dia tengok, lepas tu tiba-tiba rasa macam kena sentuh je. Lepas tu kadang-kadang dia sampai boleh datang dengan cium wangi. Deria dia berhalusinasi. So tak mustahil bila seorang tu nampak sesuatu, dengar sesuatu, mencium bau sesuatu, dia masih lagi dalam halusinasi. Nampak? Dan dia adalah satu kes yang dia perlu dirujuk kepada psikiatri. Sebab apa? Sebab dalam diri dia ada pergolakan. Dua jiwa dalam satu tubuh. Seolah-olah macam tu. Ni baik, ni tak baik, ni orang panggil bertembung, bergusti, bergocoh, apa lagi lah. Dia duduk berlawan dalam diri dia ni sehingga menyebabkan minda seseorang tu jadi tak stabil. Ustaz cerita benda ni untuk kita relate perkataan Ibnul Jauzi bahawa rasa tak tersedah diri, tidak waras ketika zikir ni, rasa tak waras tu sendiri bermula daripada pertembungan jiwa di dalam dia. Ketika seorang menahan diri agar kondisi batinnya tidak muncul ke permukaan, maka syaitan akan berputus asa untuk berusaha untuk bisa menyesatkan dia, sehingga syaitan pun menjauhi. Bila orang tu dia berjaya mengawal diri dia, sehingga akhirnya perasaan itu tidak muncul dan syaitan akan putus asa untuk menyesatkan dia. Okey? Dia berjaya menahan diri dia, itu bagus. Tapi ada orang akhir sekali dia lemah. Dia tak berjaya mengawal sehingga akhirnya berlaku sesuatu dalam jiwa dia. Sehingga ekspresi dia terhadap sesuatu tu di luar daripada kawalan dia. Kalau dia berjaya sembunyi, okey. Demikian sebagaimana dialami oleh Ayub As-Sakhtiyani. Satu ketika dia berbicara, tiba-tiba hatinya tersentuh. Tiba-tiba. Lalu dia pun mengusapkan hidungnya dan berkata, Allah, beratnya, demam hari ni. Padahal masa tu air mata dia mengalir. Kerana dia nak tunjukkan, dia tak nak tunjukkan perasaan dia macam tu. Dia nak sembunyikan, dia pun tunduk, dia kata, Allah, hari ni berat sikit, hari ni demam, flu dah. Ada ayat gitu. Sebab apa? Dia tak nak tunjuk bahawa dia sedang mengalami perasaan tersentuh dalam zikir. Tujuan dia nak kawal benda ni, tak nak bagi dia menjadi mainan syaitan. Padahal tujuan utamanya menutupi suasana batin agar tidak menangis. Namun, jika seorang tidak mengacuhkan diri begitu saja, tidak peduli dengan luapan perasaannya, atau justru menginginkan orang lain mengetahui sisi batinnya, Allah Akbar, Allah, maka syaitan akan menghembuskan tiupan ke dalam batinnya. Alhasil, dia akan mengalami kecemasan yang tingkatannya sesuai dengan kadar hembusan musuh Allah itu. Jadi mula-mula dia pun menunjukkan rasa dia mudah dah tak sedar diri. Bila dia tunjuk, syaitan pun mari. Lagi marilah. Akhir sekali dia pun jadi histeria. Lepas histeria, akhir sekali dia jadi pengsan. Jadi ini sebenarnya mainan syaitan. Kalau orang betul-betul dia tersentuh, dia cepat-cepat elakkan diri dia daripada terjerumus ke dalam tipu daya syaitan. Maknanya kalau pun kita kata kita tu tiba-tiba mengalir air mata kerana takut kepada Allah, jangan tunjuk kepada orang. Cepat tutup. Berusaha untuk berhenti daripada menangis. Supaya orang tak nampak kita. Begitu jiwa kita. Di saat kita mula menampak dan kita tak kawal, dan kita bermain lagi dengan perasaan tu, terutamanya bila depan orang. Depan orang.
Kalau betul-betul takut kepada Allah, dia akan insaf pada dirinya sendiri. Kemudian dia akan mengikuti petunjuk dalam agama. Jika ada yang berkata, jika demikian, kalau ada orang katalah, mari kita fokuskan pernyataan ini kepada orang yang benar-benar berusaha menangkal wajd, namun dia tetap tidak mampu menangkalnya. Okeylah, dia kata, kalau boleh, itu kalau boleh tahan. Tiba-tiba tak boleh tahan, macam mana? Memang betul-betul, bila dia menangis, dia tak boleh tahan benda tu. Dia tak boleh tahan. Kalau keadaannya begitu, daripada mana syaitan masuk? Jawapannya, kalau tiba-tiba dia memang tak boleh nak tahan, tidak kami pungkiri lemahnya karakter sejumlah orang dalam menangkal wajib. Maknanya, kalau tiba-tiba dia tak mampu menahan, itu bererti dia berada dalam satu sifat lemahnya karakter dia. Bukan satu kemuliaan, tapi dia sebenarnya satu kelemahan. Hanya saja tanda seseorang jujur dalam wajd ialah tidak boleh menangkal wajd dan tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia pun tak sangka dia akan menjadi macam tu. Dia tak sedar, abang-abang, kenapa aku tak di macam tu? Nah. Dan dia tidak menjadikan dia sebagai satu perkara yang dia bangga-banggakan. Hal ini seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa bila tengok gunung pengsan kerana huru-hara hari kiamat. Dan Khalid bin Khiddash berkata, kitab Ahwal Qiyamah berisi huru-hara kiamat dibacakan kepada Abdullah bin Wahab, tiba-tiba dia pengsan. Beberapa hari kemudian dia meninggal dunia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penulis menegaskan, banyak orang meninggal atau pengsan kerana mendengar nasihat yang sungguh menghunjam jiwa. Memang ada, akan tetapi ehwal keadaan wajd yang mencakupi gerakan, teriakan, keserampangan orang yang mengalaminya, jadi bengong, tak tahu apa, macam orang histeria ni, secara lahiriah demikian, termasuk tindakan yang dibuat-buat dan syaitan pun turut membantunya. Penulis berkata lagi, jika ada yang bertanya apakah orang yang benar-benar mengalami wajd memiliki kekurangan kerana keadaan itu, jawapannya pasti. Kalau orang tu dia memang, kita ambillah satu kes orang yang benar-benar jujur, dia tak buat-buat, dia jujur betul. Bila dia mengalami keadaan begitu, tak sedar diri itu, dia tak menipu dan dia memang tak boleh kontrol benda tu. Jawapannya, kalau betul jujur, bukan niat nak buat-buat, nak tunjuk ke orang, bukan. Kalau betul, dia memiliki kekurangan. Orang tu bukan satu benda mulia, itu kekurangan. Pertama, kerana ilmu tak kuat, tak cukup ilmu. Kalau dia mengalami keadaan macam tu, maknanya ilmu dia tak kuat. Bukan kata, oh dia tu hebat lah zikir. Aku tengok dia berzikir, siapa macam histeria aku tengok. Dia rasa takut kepada Allah tu, menangis dia tu macam meracau. Kita kata, orang tu jenis ilmu tak kuat lah lagu tu. Jangan bangga dengan sifat racau dan gila. Oh, isim. Makna pertama, dia tu tak kuat. Yang kedua, kalau pun dia kata benda tu kuat ke tak kuat, lebih utama lagi, dia telah menyalahi jalan para sahabat dan juga tabi'in. Dua alasan ni sudah cukup untuk kita kata, tak payah layan lah kumpulan hak jenis lagu ni. Tak payah. Kalau kita nak pergi kat dia, ilmu dia tak kuat. Kalau ilmu dia kuat pun, dia menyalahi jalan para sahabat dan juga tabi'in. Jadi macam mana? Kembali kepada Quran, kepada zikir yang mengikut hadis. Sahabat-sahabat dulu tak ada, bila baca Quran jadi gila, jadi pengsan. Bila zikir, jadi gila, jadi pengsan. Tak ada. Sungguh cukuplah keduanya ini sebagai kekurangan yang jelas pada dirinya. Dari Khalaf bin Hausyab, dia menyatakan, Khawat gementar ketika berzikir. Lalu Ibrahim berkata kepadanya, jika kamu mampu kawal, aku tidak peduli. Jika aku tidak menganggapmu berpura-pura. Jika kamu tidak mampu mengawalnya, maka kamu telah menyalahi orang sebelum kamu, yakni menyalahi sahabat dan juga tabi'in.
Dalam riwayat yang lain, dia menyebutkan, tetapi jika kamu tidak mampu mengawalnya, berarti kamu telah menyalahi orang yang lebih baik dari dirimu. Penulis berkata Ibrahim yang dimaksudkan pada riwayat tersebut adalah Ibrahim An-Nakhai Al-Faqih, seorang yang berpegang teguh kepada sunnah dan juga athar. Khawwat di sini adalah orang soleh yang tidak mungkin berbuat sesuatu dengan dibuat-buat. Seperti itulah kata-kata Ibrahim An-Nakhai yang dia sampaikan kepada Khawwat. Lantas, bagaimana kiranya perkataan dia terhadap seorang yang jelas berpura-pura mengalami wajd? Ada keadaan mereka ni hok menangis tu satu, pengsan tu satu, histeria tu satu. Ada juga jenis tak sedar sampai pekat bertepuk-tepuk. So, dia anggap dia ni duduk zikir dan seronok hati. Tadi rasa takut, yang ni rasa seronok pula. Bila seronok tu dia jadi menari, dia menyanyi, tepuk tangan. Nah, ya Hanana, ya Hanana, ada tepuk tangan. Pasal apa awak ada tepuk tangan tu? Saya rasa seronok bersama hati ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia main lagu tu. Ketika merasa gembira mendengar nyanyian, para sufi mengekspresi dengan tepuk tangan. Abu Ali Al-Khatib bertutur, Ibnu Bannan terbiasa mengalami wajd. Dan Abu Sa'id Al-Kharraz terbiasa bertepuk tangan untuknya. Dia main zikir, tak sedar. Dia pun, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Dia main gitu. Aduh. Apa dia kata? Dia rasa gembira. Dia kata, aku gembira. Rasa kelazatan, zikir, seronok, gembira, tepuk tangan. Aduh, macam main pengakak siapa. Rasa gembira, tepuk tangan, pop tepuk tangan pula. Penulis jawab macam mana? Padahal tepuk tangan merupakan kemungkaran yang menyenangkan dan boleh mengeluarkan pelakunya dari batas-batas kewajaran. Perbuatan seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Dan pelakunya pun menyerupai orang musyrik yang biasa bertepuk tangan di Baitillah. Okey. Pertama, tepuk tu sendiri benda mungkar. Kemungkaran yang menyenangkan. Memang benda seronok tapi mungkar. Tak ada sahabat-sahabat Nabi ni duduk kerja tepuk tangan. Kalau berjaya menang tak tepuk tangan. Berjaya tak ada. Tak ada. Nabi ni kalau ada kejayaan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, bila adanya amalan tepuk-tepuk ni kan, rupa-rupanya dia menyerupai amalannya orang musyrikin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Dan salat mereka di sekitar Baitillah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Tasdiah ni tepuk tangan. Jadi dahlah tepuk tu mungkin dah menyerupai pula amalan orang jahiliyah duk bertepuk tepi Kaabah. Dia setengah-tengah kadang-kadang duk main nasyid, tiba-tiba dia jam ajar seorang tu bangun nyari tak sedar. Nari pula tak sedar. Kawan sebelah tepuk tangan. Na 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 na. Main gitu. Dak main na 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 lagi dah. Mari pula dia kata bertepuk tangan ni pula menyerupai perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita. Dan orang berakal nescaya enggan mengerjakan sesuatu yang boleh mengeluarkannya dari sifat wibawa dengan tindakan yang memalukan yang merupakan kebiasaan kaum kafir dan para wanita. Kalau orang tu benar-benar cerdas dan ada wibawa, dia tahu benda ni amalan orang kafir, dia tahu benda ni amalan para wanita, dia tepuk tangan masa raya-raya, masa kenduri apa yang Nabi benar ni, orang perempuan je. Tiba-tiba orang lelaki yang mahu pakai serban, pakai jubah, duk main begitu juga. Ini sepatutnya tidak berlaku. Tambah lagi, tak sedar ada seorang duk menari pula, duk tengah gelanggang tu duk menari. Atas nama wajd. Dia kata tak sedar dia, tiba-tiba jadi duk menari. Hatinya gembira. Mana ada kuda kepang tu, hak jenis pusing. Pusing. Nampak tak? Tu menari tu.
Kuda kepang tu memang tak berzikir langsung untuk amalan batin terus dah tu. Kuda kepang ni dia baca jampi mentera sihir dah. Baca-baca, tiba-tiba jadi kuda. Tu memang ngarut. Ni orang berzikir. Zikir-zikir pun bangun, musing. Tangan sebelah duduk kiri, tangan sebelah duduk atas. Dia memang standby pula tu pakai kain yang boleh gembok macam penari ballet. Apakah halnya? Nak? Anu dia. Apakah halnya nak suruh nampak macam penari ballet? Pakai jubah hak tidak terbang tak boleh. Kan macam kita panggil apa? Jubah. Apa perempuan kan sekarang ni kan dia jenis ada jubah hak jenis. Jenis kalau dia berjalan tu kan dia pusing cung nampak macam kain dia terbang. Kain terbang, tuan-tuan, kain terbang. Jubah ni geng-geng sufi ni kan. Kalau dia kata dia ni wajib, benda dia tak boleh kontrol. Kenapa dia daripada awal pakai jubah terbang? Maknanya apa? Dia memang dah standby dah, nanti dia nak terbang. Kita bincang, wajib ni kalau pun ni benar, dia tak tahu benda tu nak berlaku. Dah, kita zikir-zikir tiba-tiba Allah, rasa ketakutan sehingga dia tak sedar. Kalau jujur sekalipun, kita kata benda tu menyalahi amalan sahabat dan tabi'in. Ni bukan setakat tu. Dia memang dah standby, jubah terbang. So nak kata apa? Nak kata bahawa benda ni dah dia plan. Benda ni dah dia plan. Dan dia tahu benda ni akan berlaku sebab dia memang niat benda tu. Kenapa? Sebab dalam pemikiran dia, keadaan itu adalah keadaan seorang yang tengah asyik dengan zikir. Dia pun sampai satu tahap pusing. Hak peliknya lagi, setan tu bantu dia, tak pening dia. Pusing. Dah asyik dengan zikir. Di tatkala perasaan senang kaum sufi ni semakin kuat, mula-mula tepuk tangan. Mereka pun tidak dapat menahan diri dari menari. Sebahagian mereka berhujah untuk melegalkan aksi tersebut dengan firman Allah kepada Nabi Ayub, "Urqud birijlik." Nabi Ayub, hentakkan kakimu. Dia pun duk musing hentak kaki. Macam gitu. Nak tengok gambar dia? Kita tengok Google, kalau ada Google. Sahabat-sahabat PQDM pula dah. PQDM lagi dah dah. Sahabat-sahabat apa? Bakit Helwa. Jom kita tengok dalam YouTube kalau ada. Dalam YouTube kalau ada. Lambat ni. Apa ni keluar ni gambar pelik-pelik, nanti saya naik pula dah. Tarian tarian sufi. Tarian sufi. Kita ambil tu keluar nanti. Ni. Keluar ni. Ni tarian sufi ni. Siap dengan tabal apa macam. Panjangnya dia punya nak pergi ke sampai tarian dia tu. Dia menari dengan zikir dia. Dia siap pakai tu nak gembok-gembok dah ni. Ni amalan sufi ni, amalan dia. Main tak kaki nampak kaki dia tu. Pusing, tak kaki. Allahul musta'an. Dan siapa ni? Dapat pula kepala kita pula. Kita tengok hot TikTok ni pula ni. Ada pula antara lelaki perempuan. Astaghfirullahalazim. Aduh, pening. Nampak tak? Apa? Nampak? Tak boleh tunjuk banyak-banyaknya pening nanti. Ni. Tengah merasakan apa zuk dia tengah rasa. Nikmatnya dengan zikir. Start pusing.
Tak pening pula dah. Ni siap dengan belang-belang lagi warnanya. Astaghfirullahaladzim. Baik, cukuplah, kita pun malah nak tunjuk banyak-banyak ni. Kita tengok pun pening dah, betul saya. Kita tengok pun pening dah. Jadi maknanya apa? Sebahagian mereka ni dalam berhujah demi melegalkan, sahabat-sahabat Bakir luar dapat tengok tak video tadi tak? Demi melegalkan aksi tersebut, dia kata pula, kan Allah Ta'ala sebut Nabi Ayub hentak kaki, urqud birijlik. Nampak kaki pun dia kira, pusing hentak kaki apa semua. Ada setengah tu tarian-tarian lain pun ada juga, kita malah nak tunjuk. Ada banyak macam bentuk lah tarian ni. Dia kalau dah menari, dia kata dia menari macam orang Arab. Setengah-setengah dia kata tu orang Arab menari ada tarian pedang. Masalah orang Arab menari tarian pedang, dia bukan kata tarian tu tarian zikir. Dia menari, dia betul ni tak. Tarian tu kerana zikir. Nampak tak? Beza. Seorang yang menjadikan tarian mereka adalah zikir, zikir mereka adalah tarian, dengan orang yang memang ahli menari dan dia kata itu menari tak ada kaitan dengan agama dia, ataupun benda tu bukan niat ibadat dia. Semua dia tahu benda tu bukan daripada dapat, dia tak cari pahala pun dari sudut tu. So orang ni tak ada, itu bukan topik perbincangan gitu. Perbincangan dalam talbis iblis kepada orang sufi yang nak mendekatkan diri kepada Allah, yang nak berzikir, rasa zuk dan sebagainya, akhirnya menari. Jadi penulis kata, bila mereka berhujah hentak kaki tu, Nabi Ayub pun hentak kaki, hujah mereka sangat kaku. Kerana jika perintah menghentakkan kaki itu disebabkan kebahagiaan, maka ia menjadi syubhat untuk menguatkan perbuatan mereka. Namun perintah menghentakkan kaki tersebut dimaksudkan agar air di dalam bumi terpancar. Faham ke tak ni? Tak faham kan? Tak faham kan? Nanti bertanya. Orang sufi dia kata, dia hentak kaki sebab rasa gembira. Dalil dia urqud birijlik. Okey, kita terima dulu. Hentak kaki kerana gembira, betul. Dia buat tu sebab bahagia, betul. Ayat Quran tu cerita pasal apa? Ayat Quran tu cerita pasal Nabi Ayub yang gembira ke? Jawapannya tidak. Ayat tu cerita waktu Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub minta dengan Allah supaya Allah sembuhkan penyakit dia. Bila Allah kabulkan doa dia, Allah suruh dia mandi. Dan bila Allah suruh dia mandi, bersamanya Allah suruh dia hentak kaki sehingga terpancar air daripada bumi dan dia mandi lalu sembuh. Ceritanya bukan hentak kaki sebab bahagia gembira. Hentak kaki waktu tu kerana nak keluarkan air. Dan ia dalam keadaan sakit yang sengsara. Tak sama dua ni. Tak boleh nak guna hujah ni dia panggil. Hujah tak kena tempat. Nabi Ayub hentak kaki bab lain. Bukan tengah zikir. Tak, dia sakit. Dia hentak kaki. Lalu bila dia hentak kaki, terpancar keluar daripada bumi air untuk dia mandi dan Allah sembuhkan sakit dia. Itu cerita hentak kaki Nabi Ayub. Mari kat dia ni hentak kaki dengan zikir dan menari. Ini apa ke Allah, aku nak sebut pun tak faham. Baik. Ibnu Aqil kemudian berkata, bisakah perintah agar orang sakit menghentakkan kakinya ke tanah saat penyakitnya akan dihilangkan? Yang hentakkan kaki itu memancarkan air ke atas sebagai mukjizat. Bolehkah kita guna benda tu dijadikan sebagai dalil yang membenarkan tarian? Tak bolehlah jawapan dia. Andaikan perintah menghentakkan kaki kurus kerana habis digerogoti serangga belatung itu boleh dijadikan dalil untuk membolehkan tarian, maka ini bererti firman Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar. Juga Nabi Musa Allah Ta'ala suruh pukul dengan tongkat. Jadi bolehlah kita gunakan dalil untuk membolehkan seorang memukul benda mati dengan tongkatnya untuk dijadikan alat muzik atau sebagai pengiring muzik. Kalau gitu gak, ambil guna ketuk. Kenapa kata ketuk ni? Sebab Nabi Musa kan ketuk tongkat batu tu ketuk.
Kalau begitulah agama di sisi kalian, wahai orang-orang sufi, hancur agama ni. Guna dalil ikut tak tahu konteks tu apa. Konteks suruh hentak kaki, Nabi Ayub sakit. Dia guna hentak kaki, nari. Kan lain. Kita berlindunglah dengan Allah daripada sifat mempermainkan syariat. Pembela mereka berdalih lagi. Rasulullah pernah bersabda kepada Ali, engkau bahagian dariku dan aku bahagian darimu. Lalu Ali pun berjengek, berjalan dengan satu kaki, awalnya berdencok. Bahasa Kelantan decok. Kita panggil apa? Jengkek. Kita panggil apa kalau kita main dulu? Jengkek. Jalan dengan satu kaki. Jengkek. Berjengkek. Ni jengek. Kalau orang Kelantan panggil berdecok. Berdecok. Decok. Main decok. Decok ni kaki. Jadi dia kata bila Nabi kata Ali pun angkat satu kaki. Dan dia pun pernah berkata kepada Ja'far, engkau mirip denganku dari segi fizik dan akhlak. Maka Ja'far pun berjengkek. Beliau lantas berkata kepada Zaid, wah kamu adalah saudara dan maula kami. Maka Zaid pun berjengkek. Dia kata guna hadis ni nak menunjukkan bahawa ada juga boleh orang panggil nari ni. Dalil dia Ali pun angkat satu kaki. Nak jawab macam mana Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pasti ada jawapan. Tak kena cara tu, tak kena. Tapi untuk jawapan yang lebih detail, kita pun masa dah habis dah, lewat dah. Kita akan huraikan pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Jadi kita tangguh dulu untuk hari ini. Kita akan sambung pada pertemuan yang lain. Cuma pesanan saya di akhir ini, agama ini ada panduan. Semua dalam agama, ibadat, zikir, termasuklah juga hari ini, sekarang ni saya nak memberi sedikit pesanan berkaitan dengan isu pilihan raya. Bukan sebab nak kempen mana-mana, tidak, sama sekali tidak. Cuma saya nak katakan bahawa antara undi dengan doa, kita ni mengundi sehari je, satu X je kita ada. Tapi doa kita sebenarnya lebih bernilai dari undi kita. Hari ni kita boleh berdoa, esok kita boleh berdoa, lusa kita boleh berdoa. Waktu nak mengundi kita boleh berdoa. Selepas dilantik pemimpin pun kita boleh mendoakan pemimpin tu lagi. Jadi jangan diperkecilkan doa dan jangan dilupakan doa. Bagi para orang duk berkempen tentang calon, saya nasihatkan kembalilah kepada doa. Kita banyakkan doa. Dan kalau undi ni dia sama je. Undi orang jahil dengan undi orang alim sama je. Ustaz tu ngaji PhD pun satu je dia dapat kertas undi. Hak si jahil tu minum ketum ke, mau main dadah ke, pi kuda ke, satu juga kertas undi dia. Sama je. Sebab ini adalah sistem yang asalnya bukan daripada Islam. Tapi nak macam mana? Sebab kita sudah duduk di dalam sistem tu dan belum ada lagi orang yang mampu mengubahnya. Semoga Allah Ta'ala ubah kita kepada syariatnya yang sebenar. Tapi dalam keadaan yang kita terpaksa macam tu, so kita kata antara doa dengan undi, doa lagi power. Doa Allah menilai. Kalau dia orang soleh, doa dia lebih didengar oleh Allah. Tak sama kertas undi ni sama. Ikut dia, tak ada status di situ. Kalau orang jahil. Jadi kalau pakak-pakak orang yang alim, orang yang soleh, ahli ibadat, semua kita pakak-pakak berdoa kepada Allah. Dalam situasi yang sangat getir begini, kita pakak-pakak menadah tangan, pakak-pakak berdoa selepas solat, waktu kita bangun tahajud, waktu kita tunggu azan untuk diiqamatkan selepas daripada solat fardu, waktu kita bersedekah, waktu kita berpuasa, waktu kita buat baik, kita doakan kepada Allah. Apa doa dia? Ya Allah, lantiklah orang yang baik untuk memimpin kami dan janganlah lantik orang yang jahat untuk memimpin kami. Dan jangan pula disebabkan dosa-dosa kami, engkau hukum kami dengan pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan tidak tahu merahmati kami. Ini adalah doa-doa yang kita patut panjatkan pada saat ini agar Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dan jaga kita. Sesungguhnya kita sangat mengharapkan kebaikan daripada pemimpin kita, tapi biasalah pemimpin ini cerminan rakyatnya dan rakyat juga berada di atas agama pemimpinnya. So kita ni pemimpin adalah cerminan rakyat. Apa yang naik itulah sebenarnya yang bergelaga dalam masyarakat. Dan apabila dia naik,
pemimpin juga manusia ni akan ikut dia. So kita doakan kepada Allah agar Allah Ta'ala lantik pemimpin yang baik untuk menjadikan contoh. Kalau tak ada, Allah hadirkan mereka. Tak kira lah di parti mana, jangan sebut kira parti. Kita nak orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul. Kalau main ta'assub parti ni macam takut-takut jadi macam Yahudi dulu. Duk tunggu Nabi terakhir, tidak daripada kaum dia, akhirnya tidak beriman. So kita, biarlah keutamaan kita dalam agama ni kerana Allah. Kita nak Allah hadirkan orang yang boleh memimpin kita dengan baik, yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang boleh mengembangkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kita doakan kepada Allah. Ingat, doa kita lebih bernilai dari undi kita. Ambil pegang ayat tu. Doa kita lebih bernilai dari undi kita. Kerana undi kita akan pergi kepada SPR. Tapi doa kita akan didengar oleh Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita beramal dengan sunnah dan agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab kita kembali kepada Allah, Allah jaga kita semua nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.